Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di video OUM Orientasi Minda anda. Terima kasih banyak dan bersama dengan Fatin hingga jam 11 pagi nanti dalam segmen Fiqh Ibadat seperti biasa. Udara secara langsung untuk anda bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dan pastinya masih lagi bertemakan Fatin dan juga Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad Timulandikan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi untuk minggu ini. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin ada di luar sana yang terlepas untuk mendengarkan segmen ataupun perjumpaan kita yang lepas, iaitu berkenaan dengan solat jemaah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit intipati yang telah kita bincangkan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini setelah kita ketinggalan beberapa minggu lah kerana sebab yang tak dapat dielakkan. Ini tuan-tuan dan puan, sebagai memperingatilah, mengulang balik apa yang telah kita bincangkan pada perjumpaan yang lepas, iaitu kita membincangkan mengenai solat jamaah. Solat jamaah. Kita semua tahu solat jamaah iaitu solat beramai-ramai, adanya imam dan makmum. Jadi yang kita bincangkan tu tentang syaratnya, rukunnya, sebagainya lah. Antaranya kita bincang nak adakan solat jamaah tu, yang pertama kena niat. Niat mengikut imam. Yang jadi imam tak niat menjadi imam. Jadi kalau tak ada niat tu, kadang-kadang yang pertama dia tak dapat pahala jemaah. Ada masanya tak sah sembahyang. Misalnya orang tu dia tak niat mengikut imam tapi dia ikut yang imam tu. Kemudian imam panjang, dia tak duduk saja tunggu macam tu. Itu tak boleh, menyebabkan batal ya. Selain daripada itu, kita sembahyang dengan berimam ni, dia kena sembahyang tu dalam bentuk atau jenis yang sama. Maksudnya tidak boleh solat yang berlainan. Misalnya imam sembahyang jenazah, kita nak ikut dia sembahyang zuhur, tak boleh. Dalam jenazah bentuk dia lain, tak ada rokok, tak ada sujud. Kita nak sembahyang zuhur, nak berimam dengan dia, tak boleh, sebab dia tak sama bentuk dia. Kemudian satu lagi, syarat nak sembahyang berjemaah ni ialah apa dipanggil makmum ni tak boleh dulu daripada imam. Tak boleh dulu ni ada 2-3 benda lah. Yang pertama dari segi pergerakan. Maksudnya pergerakan dia tu lebih cepat daripada imam. Jangan imam belum rokok dia dah rokok. Cepat dan lambat. Cepat dan lambat ni mesti tak lebih daripada 3 rukun. Maknanya kalau imam dah rokok, tidak sujud, makmum masih duduk berdiri lagi, imam sujud saja, makmum dah batal sebab dia niat mengikut imam. Sekarang dia tak ikut imam, dah terlambat 3 rukun. Tak boleh. Ataupun makmum pergi dulu, macam tu juga, dah cepat sangat, tak boleh. Syarat dia jangan sampai 3 rukun. Jangan terdahulu ataupun terkemudian. Kemudian berjemaah juga mesti berada di satu tempat. Kita berjemaah di sini, di masjid semua orang tahu lah. Di masjid, di surau orang tahu. Di rumah lah. Jangan seorang duduk rumah ni, seorang duduk rumah sana. Sebab jarak tu kena beritahu. Kalau dalam masjid tak apa. Kita masuk masjid, kita tengok ada satu orang sedang sembahyang sana depan sana. Aku nak ikut orang ni, nak berimam dengan dia. Boleh dalam masjid walaupun jauh. Tapi di luar masjid tak boleh jauh, tak boleh lebih daripada 300 hasta. Jadi itu syarat kita, jarak ya. Di luar masjid jangan lebih daripada 300 hasta. Kita duduk di padang bola misalnya, satu orang sembahyang depan sana, kita nak ikut dia sebagai imam kita, tapi jauhnya 300 hasta, tak boleh lah. Tak boleh. Dalam masjid jauh mana pun tak apa. Itu yang kita katakan kena ada di tempat yang tertentu. Yang seterusnya ialah imam ni, makmum kena tahu pergerakan imam. Katalah dia rumah dia dekat dengan masjid, dia tak mau pergi masjid, nak sembahyang di rumah dia, tapi nak ikut imam di masjid. Dia kena tahu misalnya ada pembesar suara, imam kata Allahu Akbar, ada tu rakaat dia ikut Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, dia pun ikut Sami Allah liman hamidah. Macam tu tak apa, sebab dia tahu pergerakan imam. Kalau tak tahu pergerakan imam, tak nampak, tak dengar, agak-agak aja, tu tak boleh.
Itu di antara perkara-perkara yang dikatakan syarat-syarat berjamaah. Kita sempurna syarat tu tak dapatlah, tak boleh berjamaah. Okey Ustaz, Fatih nak kongsikan sedikit dengan pendengar kita di luar sana. Kalau mungkin terlepas untuk mendengarkan full kita punya perbincangan berkenaan dengan solat jemaah tu, bolehlah pergi ke iCast kami. Okey, pergi dalam laman web kami, klik saja ke iCast, cari Fakulti Applied Social Sciences, dalam tu set dalam learning segment Fatih dah uploadkan. Bolehlah dengar ataupun download ya. Okey, dan mungkin Ustaz boleh kongsikan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Ya, insya-Allah hari ini kita akan bincang tajuk apa ya? Tajuk sembahyang solat qasar. Solat qasar. Penting juga Ustaz tajuk ni. Mungkin ada yang nak bermusafir, bercuti dan sebagainya. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi apakah yang dikatakan dengan solat qasar. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berhentikan seketika. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan terus tutup radio kami, kena terus dengar untuk mengetahui tentang solat qasar. Sebentar saja lagi kita berhentikan seketika, kembali lagi selepas ini. iRadio OUM merentasi minda anda. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia mendengarkan kami di iRadio OUM merentasi minda anda. Dan kita masih lagi dalam segmen Fiqh Ibadat yang kedua secara langsung hanya di iRadio OUM setiap hari Jumaat 10 pagi hingga 11 pagi. Dan pastinya masih lagi bersama dengan tetamu patin, iaitu Profesor Mada, Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan solat qasar ni. Mungkin yang terlupa ke, kita ingatkanlah kembali. Silakan Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita di Malaysia ni, solat qasar ni kita belajar dah dulu sekolah menengah tu. Kita berapa agak-agak? 4 kan? Kita belajar di kita 4. Baiklah, sekarang kita ulang balik. Solat qasar ni maknanya solat pendek. Maksudnya solat yang panjang kita pendekkan. Yang panjang ni 4 rakaat lah. Ya, sembahyang 4 rakaat. Boleh ingat sembahyang apa 4 rakaat ni? Sembahyang apa ya? Sembahyang Zuhur, Asar dan Isya. Ini sembahyang ni. Sembahyang ni 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Isya 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Sembahyang yang 4 rakaat ni kita boleh qasarkan, kita boleh pendekkan menjadikan dia 2 rakaat. Bila? Apabila kita dalam musafir. Kalau kita musafir, maka sembahyang yang 4 rakaat ni boleh ataupun harus kita pendekkan. Kita qasarkan menjadi 2 rakaat. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kamu bermusafir di muka bumi, tidak mengapa kalau kamu pendekkan sembahyang kamu. Jadi berdasarkan kepada ayat Quran ni, kita musafir. Jadi Rasulullah dah tunjuk dah. Rasulullah bila dia musafir, dia akan sembahyang 2 rakaat saja bagi sembahyang yang 4 rakaat. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya qasar sembahyang. Dan satu lagi, Rasulullah pun dah buat. Jadi maknanya apabila Rasulullah buat, kita pun elok ikut. Bila kita musafir, maka kita sembahyang 2 rakaat saja bagi sembahyang yang 4 rakaat. Sekarang nak tahu pula musafir tu macam mana? Musafir tu yang pertama, perjalanan yang jauh. Jauhnya sekurang-kurangnya ialah 2 marhalah. 2 marhalah. 2 marhalah tu lebih kurang 90 km lah, 92 km. Ataupun 56 batu. Kalau kita berjalan, jalan maksudnya dengan kereta, dengan taksi, dengan apalah, bukan jalan kaki. Kita bergerak berjalan lebih kurang 92 km, maka kita diharuskan oleh Islam sembahyang yang 4 rakaat tu dibuat 2 sahaja dengan niat qasar. Itu dia katakan sembahyang qasar. Jadi kita tengok sikit syarat-syaratnya apa dia ya. Baik, tadi kita katakan syaratnya mesti perjalanan tu kurang-kurangnya 92 km. Yang kedua, dia niat musafir. Dia niat di hati, aku nak pergi ke sana ni. Niat. Bukan teringat jom kita pergi, ataupun yang tak niat macam ni. Maksudnya dah merancang Ustaz, merancang untuk pergi ke tempat tersebut. Yang tak niat tu ada tak? Ada. Contohnya pergi je lah, balik je lah macam tu. Macam tu. Ataupun jom kita pergi, kata kita di Kuala Lumpur ni. Jom kita makan ikan bakar dekat Sedang. Pergi kat Sedang, sampai Sedang di Seremban. Kan? Sampai Seremban minum sikit, jom kita minum Melaka.
Jadi dia bergerak tu. Jadi walaupun jauh mana pun tak kira musafir, sebab dia tak niat musafir, dia masa tu teringat. Musafir ni minggu depan hari Ahad kita pergi ke sana. Kita pergi ke Melaka ziarah siapakah, Melaka apakah. Jadi dia dah niat tempat nak begitu, memang pun jauhnya dah melebihi lah. Dua marhalah tu. Itu yang dikatakan niat. Kalau bergerak tanpa niat tidak boleh. Tidak dikira boleh. Ya? Walaupun lebih jauh daripada itu. Sebab kadang-kadang ni katanya pergi jauh je dah. Dah. Kira musafir. Ya, dia kena niat dulu. Niat dulu ya. Ya. Baik. Kemudian selain daripada niat, ada lagi nama dia tujuan. Tujuan. Jadi musafir yang diharuskan, maknanya dia ada tujuan. Tujuan tu dibenarkan. Tujuannya baiklah, dibenarkan oleh Islam. Misalnya nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi belajar, nak pergi mengajar, ya, nak balik rumah, jumpa keluarga, nak ziarah keluarga, itu bolehlah. Kalau nak pergi main judi, nak pergi minum arak, nak pergi suka-suka, lain pula tak tujuannya boleh. Sebab tujuannya kebajikan pada Islam, bukan kebajikan pada akal kita. Pada kita baik, pada Islam tak baik, tak boleh. Baik pada Islam yang dibenarkan oleh Islam, itu baru boleh lah. Macam kita nak balik kampung balik ziarah keluarga, baiklah. Orang nak pergi ke Mekah, orang nak pergi ke haji, orang nak pergi ziarah mana-mana, baiklah. Kau nak pergi nak shopping saja, belum tentu, bukan tak baik, belum tentu. Sebab kalau betul-betul dia nak shopping, sebab tempat dia tak ada nak beli benda tu, boleh jadi baik. Tapi adakah nak shopping saja? Kadang-kadang ada benda-benda lain yang tak baik berlaku pada masa tu, tak boleh dia sembahyang kosong ni. Ya, sebab niat dia ataupun tujuan dia tidak dibenarkan oleh Islam. Tu syarat tu kena tahu. Kalau tak tahu, kadang asal musafir saja dia pun qasar. Asal musafir qasar. Dalam pada kita ni yang bermazhab Syafi'i ni tak boleh lah. Dia mesti tujuan tu baik. Kemudian kita nak solat musafir ni setelah kita keluar daripada kawasan kita. Kalau kita di Kuala Lumpur ni kata masih lagi di dalam Kuala Lumpur, maksudnya tak boleh lagi. Kena solat seperti biasalah. Biasa. Dia dah keluar dari kawasan Kuala Lumpur ni. Di mana agak-agak keluar Kuala Lumpur ni? Mungkin Sekedang kot. Ya. Mungkinlah sempadan negeri. Sempadan ke? Tak, bukan sempadan negeri, maknanya sempadan kawasan lah. Kalau kita di rumah kita keluar daripada Qaryah masjid kita tu. Ini maksud masjid orang lain. Dah boleh lah. Di situ dah kita boleh mula sembahyang qasar. Bukan kata aku nak pergi sana sekarang dah qasar, tak boleh. Mesti dah bergerak keluar daripada kawasan. Itu syaratnya. Kemudian kalau dia nak sembahyang jemaah boleh tak? Boleh sembahyang berjemaah qasar, boleh. Tapi ada syarat lain pula. Syarat kita kena sembahyang qasar ni berimam pun dengan orang yang qasar juga. Orang yang sama-sama macam kita bermusafir jugalah maksudnya. Tadi orang ni musafir sama-sama kita. Okey, dia jadi imam, kita ikut dia, atau kita jadi imam, dia ikut kita. Sebab kita sama-sama qasar. Jadi orang yang kita nak sembahyang qasar ni tak boleh ikut imam yang sembahyang sempurna. Tak boleh. Tapi orang sembahyang sempurna boleh ikut orang sembahyang qasar. Misalnya kita sembahyang Zuhur, kita semua orang nak sembahyang qasar, orang musafir. Kita sembahyang 2 rakaat, dia dah sembahyang 4 rakaat. Tak apa, kita bagi salam, dia bangkit sambung lagi 2 rakaat. Jadi kalau kita ikut orang tu sembahyang 4, kita dah cukup 2, kita nak bagi salam, dia tak boleh lagi. Sebab tu tak boleh. Jadi orang yang sembahyang qasar tak boleh mengikut orang yang sembahyang tamam. Istilah dia tamam. Tamam tu sembahyang yang sempurna 4 rakaat. Itu dia banyak di antara syarat-syaratnya lah. Sebaliknya orang yang sembahyang tamam boleh mengikut orang yang sembahyang qasar. Itu di antara syarat-syaratnya. Baik. Jadi dengan itu ya, kita dah tahu syarat dia. Berapa syarat kita bincang tadi? 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama perjalanan yang jauh, dan niat. Lepas tu tujuan musafir tu yang tujuan yang baik. Kemudian mesti dilakukan setelah keluar daripada mukim tadi. Baik, sampai macam mana sampai? Kita nak pergi satu tempat. Kita nak pergi Melaka. Melaka tu harus.
Dan kita pun sampai di Melaka. Boleh kosor lagi tak? Mungkin kena lihat berapa hari kot dia duduk dekat Melaka. Betul. Kalau macam dia mungkin dia balik hari ke apa, still bermusafir. Musafir lah. Tapi kalau mungkin dia dah 2 hari ataupun dia 3 hari dia mesti ada kat Melaka, dia kena semayang seperti 2 hari boleh lagi. 2 hari boleh lagi. Mungkin dah 3 hari tak boleh lah. 3 hari masuk ke 4 hari tak boleh. Baik, itu kalau kita pergi tau. Kalau kita balik, berbeza. Kita pergi Melaka, okey, kita pun kosor. Kita balik, kita dah nak pergi ke mukim kita kembali lah. Dah masuk mukim kita, dah tak boleh dah. Dah tak boleh. Okey, aku balik ni 3 hari boleh kot. Dah 3 hari tak boleh. 3 hari kita pergi. 3 hari kita pergi. Kita nak balik, tak kira, sampai saja habis lah. Habis, tak boleh kosor lagi. Itu dia punya syarat lah. Jadi kadang-kadang syarat ni kalau kita tak perhati betul-betul pun jadi rasa je. Ada beberapa syarat jadi guna pakai. Nanti syarat lain tak tahu. Tak boleh lagi. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut. Ustaz Yusof akan kongsikan dengan kita berkenaan dengan cara untuk melakukan solat kasar, Ustaz, ya? Ya, insya-Allah. Okey, berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di iVideo yang merentasi minda anda. Dan sekiranya anda ingin mengetahui apa yang berlaku di konti sekarang ini, anda bolehlah melayari laman web kami. Di situ ada web streaming. Boleh lihat Fatin dan Ustaz Yusof pada hari ini. Okey Ustaz, kita berkongsi lagi tentang solat kasar. Jika tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan syarat-syaratnya, mungkin anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan cara untuk kita melakukan solat kasar ni ataupun untuk memendekkan solat tu, Ustaz. Okay, Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut, silakan. Baik, InsyaAllah ya. Sebelum kita ceritakan tentang cara ni, satu lagi lah nak ceritakan. Tadi kita bincangkan tentang syarat tu. Syarat tu bila kita musafir tu lebih daripada 2 beralah kan. Ini satu perkara ni selalu berlaku kekhilafan. Bila kita sampai ke tempat tu, setengah orang kata kita masih musafir ni. Betul masih musafir. Tapi kalau kita dah niat nak duduk di tempat tu lebih 3 hari atau lebih 4 hari, dia tak boleh lagi dah. Maksudnya sejurus sampai tu kena terus buat solat seperti biasa ke? Atau tunggu? Kalau dah sampai di tempat tu, tak boleh lagi solat qasar. Katalah kita nak pergi Melaka. Kalau kita nak pergi Melaka, memang kita harus qasar. Tapi kita pergi Melaka tu sekejap saja, nak ziarah-ziarah melawat. Jadi kita sampai di Melaka pun kita boleh qasar lagi. Sebab kita mungkin petang nak balik atau tak tidur semalam, besok nak balik lah. Kita boleh qasar. Tetapi kalau kita pergi Melaka, nak singgah rumah kawan, nak tidur 3 hari rumah dia atau 4 hari. Kalau kita niat nak duduk rumah dia 4 hari di Melaka, maka kita tak boleh qasar lagi. Sebab kita dah niat nak duduk 4 hari, bila 4 hari namanya kita bermukim. Bermukim. Jadi kita tak boleh qasar. Sebab apa? Kita dah niat bermukim. Sembahyang ni hanya diharuskan kepada orang yang musafir. Musafir itu dalam perjalanan. Bila kita duduk di tempat tu lebih daripada 3 hari, dipanggil bermukim. Bila kita niat bermukim, maka tak boleh. Tapi bila macam orang yang bekerja tak apa. Saya kena tugas luar. Pergi ke Perak 2 hari. Pergi ke Penang 2 hari. Tiba tak siap 2 hari, 3 hari. 3 hari tak siap 4 hari. Tak apa, sebab apa? Dia sebab bukan memang niat tadi tu dia bukan niat untuk bermukim di situ lah. Dia niat nak bekerja. Nak kerja tu biasanya 2 hari siap. Tiba tak siap 2 hari. 3 hari tangguh lagi. Tangguh esok siap kot, esok tak siap. Lusa siap kot. Rupanya 4 hari baru siap. Walaupun 4 hari dia tak apa, dia boleh juga terus qasar sebab dia tak niat nak duduk di situ 4 hari. Dia niat nak duduk 2 hari saja. Cuma kerja tak siap, maka dia tambah. Itu syarat ni jarang orang dalam ceramah-ceramah tak ada. Benda ni kena berguru lah, kena belajar. Boleh sebut satu-satu kan. Jadi walaupun dari segi kaedahnya ataupun syarat kata 3 hari atau 4 hari, tapi kadang-kadang dia panggil niat. Kalau kita niat duduk 4 hari memang tak boleh lah.
Contohnya begini, ini berlaku juga. Orang pergi ke Mekah. Kita sampai di Madinah, kita duduk di Madinah 3 hari. Tetapi kita duduk di Madinah 3 hari, tak apalah, kita sentiasa pergi ke masjid sebab nak semayang berjamaah di masjid, mendapat pahala banyak. Apa? Kemudian sampai 3 hari kita bergerak nak pergi ke Mekah. 1 hari tu jalan tu. Katalah kita bergerak pukul berapa? Pukul 12 tengah hari kan. Belum masuk zuhur lagi. Di dalam perjalanan tu baru masuk waktu. Dalam perjalanan baru masuk zuhur. Lepas tu asar. Dan kita sampai asar, dan kita sembahyang di Mekah lah. Tu kalau dia bergerak lepas asar. Bergerak sebelum zuhur. Ada setengah awal pula dia bergerak lepas asar. Jadi sampai tengah jalan masuk maghrib, kita sembahyang di Mekah lah. Baik, sembahyang di Mekah pada masa itu dah masuk waktu Isya. Jadi dia kata kita nak sembahyang qasar di Mekah. Syarat dia, kita pergi Mekah, kita tahu dah, kita pergi Mekah kita akan duduk seminggu atau lebih. Maknanya lebih daripada 3 hari. Maksudnya dah bermukim lah sebenarnya. Dah bermukim. Kita hanya boleh sembahyang jamak, tapi tak boleh qasar. Kan? Itu pun setengah orang tu dia kata jamak pun tak boleh. Sebab jamak pun sembahyang musafir juga. Jadi kalau kita nak sembahyang jamak dan qasar, kita jamak di dalam perjalanan. Masa tu kita boleh sembahyang qasar. Jangan tunggu sampai sana di Mekah. Dah sampai sana tak boleh qasar lagi. Sebab syarat qasar tu mesti dalam perjalanan. Dan sampai ke tempat tu kita niat nak duduk tak lebih daripada 3 hari. Lebih 3 hari tu tak boleh lagi kita sembahyang qasar dan jamak. Tu yang ni banyak orang keliru lah. Lepas tu saya tegaskan ya. Baik, yang kita dah bincang sekarang ni tentang caranya. Cara dia pendengar sekalian, mudah saja. Kenapa dia katakan mudah? Sembahyang qasar mana sembahyang pendek. Pendek hanya sembahyang yang 4 rakaat saja, iaitu sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isya. Sembahyang maghrib 3 rakaat tak boleh qasar. Sembahyang subuh lagi lah tak boleh. Lepas subuh 2 rakaat nak qasar tengok berapa? 31. Jadi sembahyang yang 4 rakaat saja. Maknanya qasar tu perbuatan dan niat. Niat maksudnya kita masa kita takbir ihram tu, takbir tu ihram kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Itu kena penting ya. Kalau dia tak niat qasar, tak sah solatnya. Contohnya dia kata aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mana boleh sembahyang zuhur 2 rakaat? Sembahyang zuhur mesti 4 rakaat. Lepas tu dia kena niat qasar. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat ni? Sembahyang zuhur 4 rakaat. Kerana qasar kerana Allah Ta'ala. Itu cara niat dia. Jadi yang berbeza niat dia, perbuatan sama. Perbuatannya sama. Sembahyang selalu kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi 2 rakaat kita duduk tahiyat awal. Sekarang 2 rakaat kita baca tahiyat akhir lah tu. Ya. Tak payah sangat tentang perkara niat tu. Perkara nak lakukan. Jadi kita sembahyang zuhur macam kita sembahyang fardu Jumaat. Fardu Jumaat kita sembahyang, aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah Taala. Sembahyang zuhur menyatu juga aku sembahyang fardu zuhur. Dia sebut 2 rakaat, kita kena niat juga qasar kerana Allah Taala. Kalau tak niat qasar di situ, maka sembahyang tu tak sah. Sebab zuhur dia memang 4 rakaat. Itu cara dia. Itu cara dia. Mudah saja Ustaz ya? Mudah saja. Dia tak qasar ni tak payah sangat. Yang payah sikit tentang jamak tadi. Jamak kita akan kongsikan di lain insyaAllah lah. InsyaAllah di waktu yang akan datang lah. Jadi pagi ni insyaAllah kita bincang tentang qasar je lah. Baik. Mau dulu kah? Boleh Ustaz. Kita sambung pula.
Okey, pada pendengar di luar sana, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan solat kasar tajuk kita pada hari ini. Terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM merentasi minda anda. Radio UUM merentasi minda anda. Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi mendengarkan kami, masih lagi melihat kami di web streaming bersama Fatin sehingga jam 11 pagi nanti. Okey, dan pastinya masih lagi Ustaz Yusof berada di studio kita untuk berkongsi dengan anda berkenaan tajuk kita pada hari ini, iaitu solat kasar. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Tadi kita dah kongsikan tentang syaratnya, kita dah tahu untuk melakukannya. Mungkin Ustaz boleh buat sedikit tambahan berkenaan dengan tajuk kita solat kasar pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Kalau ditengok dalam modul kita ni, betul ya. Penulis modul ni dia rumuskan pula, dia kata apa? Solat qasar tidak sah dilakukan. Ada masanya tidak sah dilakukan. Tapi kita dah bincang sikit. Tak apalah, kita buat macam kesimpulan lah ya. Satu kata dia solat qasar tak sah dilakukan bila dah sampai ke tempat. Bukan. Yang pertama dia kata kalau niat bermukim. Tadi dah sebut dah niat bermukim. Apa makna niat bermukim? Maksudnya kita dah planning lah. Kita dah membuat perancangan, kita akan duduk kat sini 3-4 hari lamanya. Itu. Sebab bermukim tu pun bahasa Arab juga tu. Walaupun kita kata bahasa Melayu, ini mukim ni, ini mukim ni, kampung ni mukim ni kan. 5 kampung mukim ni, 5 kampung mukim ni. Tapi dalam istilah fiqh ni, mukim tu benar menetap di situ. Jadi kalau kita niat nak duduk di tempat itu lebih daripada 3 hari, maknanya bermukim. Kalau kita niat dulu tempat tu 2 hari setengah, 3 hari, maknanya masih musafir. Sebab musafir ni setakat 3 hari saja. Lebih 3 hari bukan musafir, bukan bermukim. Jadi maksudnya kalau kita nak singgah, kita nak pergi Singapura tapi nak singgah di Melaka, nak singgah 3 hari lah. Nak singgah 3 hari, maka dia tak bermukim lagi sebab dia niat nak tinggal 3 hari. Tapi dia kata di Melaka pun ada keluarga juga, singgahlah 4 hari kot. Dan dia niat nak singgah di Melaka 4 hari, walaupun dia nak pergi Singapura, di Melaka tu dah tak boleh dah duduk, tak boleh lah menunaikan solat kasar tadi. Sebab dia niat 3 hari, dia niat 4 hari. Kalau dia tak niat 2 hari tak apa. Sebab dia nak pergi Singapura. Dia niat pertama nak pergi Singapura, nak singgah di Melaka, nak jumpa keluarga. Tak apa, 2 hari pun. Tapi dia niat kita pergi Singapura, tapi Melaka 24 hari. Tak boleh, di Melaka tak boleh qasar lagi. Kerana dah niat 4 hari. Kiranya bermukim lah dekat Melaka tu. Bermukim. Sama juga sampai rumah. Kita balik daripada Singapura. Balik Singapura, kalau kampung kita katalah di Kuala Lumpur ni, Kampung Batu lah kata, Kampung Batu Kuala Lumpur. Kita sampai Kuala Lumpur boleh lagi qasar. Masuk perenggan Kampung Batu tak boleh lagi. Jadi nak qasar apa-apa, singgah di Pekan Kuala Lumpur dulu. Selesaikan. Dah masuk Pekan Kampung Batu atau Keramat, sembahyanglah seperti biasa ya. Seperti biasalah. Sebab tak boleh qasar lagi. Itu satu daripadanya. Kemudian tadi kita bincang juga tentang orang sembahyang qasar tak boleh, orang sembahyang musafir tak boleh ikut orang sembahyang tamam, kan? Ataupun orang sembahyang musafir tak boleh ikut orang yang bermukim. Ada kalanya boleh. Kita musafir, sampai tempat tu orang sembahyang berjemaah di masjid. Syaratnya orang musafir, orang sembahyang qasar tak boleh mengikut imam yang sembahyang tamam. Sekarang kita nak ikut juga. Boleh ikut. Tapi kita tamam kan? Kita sampai tempat tu orang sembahyang Isyak. Kita ikutlah orang sembahyang Isyak, tapi jangan sembahyang 2 rakaat, sembahyang 4 rakaat lah juga. Jadi maknanya dia musafir, dia boleh sembahyang qasar, tapi dia beriman dengan orang sembahyang tak qasar. Tapi dia boleh dia boleh ikut dengan syarat dia sembahyang sama macam sembahyang tamam dengan orang yang tidak musafir itu. Bukan mana tak boleh ikut langsung, boleh ikut, tapi kita kena ikut sembahyang dia lah. Mereka kita sembahyang dulu. Kalau kita sembahyang dulu, kita sembahyang musafir, orang yang ikut tak apa. Kita sembahyang aja 2 rakaat, orang yang ikut dia orang sembahyang 4 rakaat. Kita bagi salam, dia sambung. Dia sambung lagi 2 rakaat. Itu ialah supaya kita tak celaru lah. Bukanlah mana orang musafir ni tak boleh langsung ikut orang sembahyang tamam. Boleh. Kalau kita sembahyang musafir, kita sembahyang ikut orang sembahyang tamam, boleh, tapi ikut sembahyang dia.
Dia sembahyang 4 rakaat itu ikut sembahyang 4 rakaat. Kita nak jamak macam mana? Kita akan bincang jamak kemudian. Tapi kau boleh jawab jugalah. Jamak lepas bagi salam sembahyang lah. Sembahyang yang lagi tu yang kita sambungan tu. Macam itulah. Jadi itu di antara perkara-perkara yang dah kita liputilah pada hari ini tentang sembahyang musafir. Jadi sembahyang musafir ni ada dua. Yang pertama sembahyang qasar, yang kedua sembahyang jamak. Jadi pada perjumpaan hari ini kita bincang tentang sembahyang qasar dahulu. Sembahyang qasar tu maknanya sembahyang yang dipendekkan, iaitu yang 4 rakaat daripada yang 4 rakaat saja menjadikan 2 rakaat. Insya-Allah dalam perjumpaan akan datang kita bincang pula sembahyang jamak. Dan jamak tu mana nak cantumkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Jadi sembahyang 4 rakaat misalnya Zuhur dengan Asar buat satu waktu campurkan saja. Dia potong pula dua-dua tinggal 4 rakaat saja dua-dua tu. Itu yang kita bincang di masa akan datanglah insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Yusof kerana sudi hadir ke kongsi kita berkongsi berkenaan dengan solat qasar. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Okey, dan untuk anda semua di luar sana jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM kerana banyak lagi segmen yang menarik menanti anda selepas ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.